Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji-pujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki segala-galanya, zat yang memberikan kepada kita segala apa yang kita ada. Selawat dan salam untuk junjungan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap daripada kita beroleh syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah tiba pada siri yang ke-140 daripada pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, dan kita telah tiba pada riwayat yang ke-2290. Yang mana riwayat-riwayat yang kita nak mula baca pada pagi ini adalah berkenaan tentang tajuknya Babu Ithmi Mani'iz Zakah. Dosa bagi orang yang enggan membayar menunaikan zakat. Maka zakat adalah satu kewajipan apabila seseorang itu cukup syarat-syaratnya, apabila cukup nisab dan kadarnya. Maka di sini Imam Muslim bawakan beberapa riwayat yang daripada sudut konteksnya adalah lebih kurang sama, nak menjelaskan berkenaan tentang wajibnya zakat. Terus 2290 baca hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidaklah mana-mana pemilik emas dan perak, la yuaddi, yang tidak membayar, minha, daripada emas dan perak tersebut, haqqaha, akan haknya. Haqqaha di sini bermaksud adalah zakat. Zakat bagi emas dan perak tersebut. Maka orang yang tak membayar, maka daripada sini juga kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pada baris yang pertama pada tajuk ini, beliau menyebut hadis ini adalah jelas bahawa adanya zakat pada emas dan perak. Begitu juga pada baki yang akan disebutkan dalam hadis daripada unta, lembu, kambing dan seumpamanya. Maka sabda Nabi SAW, illa kecuali idza kana yaumul qiyamati, apabila pada hari kiamat emas dan perak yang dia miliki tersebut suffihat, akan dibuatkan lahu, untuk orang tersebut, safaih, menjadi lempengan-lempengan, menjadi umpama lapisan-lapisan nipis. Dia menjadi umpama lapisan nipis. Lempengan ni maksudnya sesuatu yang dibentukkan menjadi halus supaya boleh disetrikakan ke atas orang tersebut pada hari kiamat. Maka dijadikan untuk orang tersebut menjadi lempengan-lempengan minar, daripada api. Fa'uhmiyah, maka emas dan perak yang telah dijadikan halus, yang telah pada waktu itu dijadikan umpama lempengan, akan dipanaskan ke atasnya di dalam api neraka. Fayukwa, lalu disetrikakan biha, dengan emas dan perak tersebut, jambuh, pada bahagian tepi badannya, wajabinuh, dan pada bahagian dahinya, wazahruh, dan pada bahagian belakang dia. Anggota badan dia akan disetrika dengan emas dan perak yang dia tak nak bayar zakat ketika di dunia. Sabda Nabi SAW, kullama ruddat, ataupun baris bawahnya, perkataan bawahnya, barudat, setiap kali lempengan emas dan perak tersebut menjadi sejuk,
u'idat lahu, akan dikembalikan prosesnya, dibakar dalam neraka, dan seumpamanya, maka dipanaskan kembali dalam api neraka. Sabda Nabi SAW fi yaumin, yang mana pada hari tersebut, satu hari, kadarnya adalah selama 50,000 sanah, 50,000 tahun. Maka Nabi SAW nak gambarkan kepada kita bahawa betapa lamanya seseorang itu akan disiksa begitu sebelum dihantar ke syurga ataupun neraka. Maka sabda Nabi SAW, hatta yuqda bainal ibad, dan berterusan siksaan ini belum dalam neraka lagi, dan berterusan siksaan ini sehingga diselesaikan urusan di antara para hamba. Fayara ataupun fayura, maka barulah pada waktu itu dia akan melihat jalannya ataupun diperlihatkan kepadanya jalannya. Fayara sabilah ataupun fayura sabiluh, imma ilal jannah, sama ada jalannya adalah ke syurga ataupun ke neraka. Maka dia akan diseksa begitu disebabkan dia tidak membayar zakat emas dan perak yang dia miliki. Maka ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pula dengan zakat unta, fal ibil? Maka Nabi SAW bersabda, wala sahibu ibilin, dan tidaklah mana-mana pemilik unta, la yuaddi minha, yang tidak menunaikan daripada unta yang dia miliki, haqqaha, akan hak dia, iaitu zakat. Lalu orang yang tidak membayar zakat unta bermula daripada 5 ekor. 5 ekor unta, maka bermulalah zakatnya. Wa min haqqiha, dan antara daripada hak seekor unta adalah halabuha, memerah susunya, yauma wirdiha, pada hari unta tersebut pergi minum air. Al-wird maksudnya hari yang unta tersebut pergi ke tempat air untuk diminum air, maka pada waktu itu memerahkan susunya dan memberikan kepada orang yang pada waktu itu berada di sekitarnya. Maka orang yang pada waktu itu bakhil, tidak mengeluarkan zakat, maka sabda Nabi SAW, illa idza kana yaumul qiyamah, apabila datangnya hari kiamat, butiha, maka akan dibaringkan pada wajahnya. Batha memberi maksud seseorang yang baring pada wajah. Butiha, dibaringkan pada wajahnya. Biqa'in, qarqar, di satu tempat, qarqar, yang luas lagi rata. Di satu tempat yang luas lagi rata. Qarqar ini maksud asalnya adalah tanah yang lembut. Tanah yang lembut. Tetapi diterjemahkan di satu tempat yang luas dan juga rata. Au farama kanat, akan dibawakan ke semua unta yang dia miliki. Semua binatang yang dimiliki yang dia tak bayar zakat, semuanya akan dikumpulkan di situ. La yafqidu minha, tidak akan tertinggal daripada unta-unta yang dia pernah miliki. Fasilah, walaupun anak unta. Fasil bermaksud waladun naqah. Walaupun seekor anak unta tak akan tertinggal. Allah akan kumpulkan semua harta-harta daripada binatang ternakan yang dia ada. Tata'uhu biakhfafiha, maka unta-unta ini, maka dia dibaringkan. Maka apa yang berlaku? Semua unta-unta ini akan datang kepada dia, tata'uhu, memijaknya, biakhfafiha, dengan kaki-kaki mereka. Wa ta'adduhu, dan unta-unta ini setiap satu akan menggigitnya, biafwahiha, dengan mulut dia. Dan kita tahu unta gigitan dia adalah sangat kuat, maka dia berterusan kena seksa. Ini belum lagi masuk ke dalam neraka. Maka sabda Nabi SAW, kullama marra alaihi ulaha, setiap kali telah melewati ke atasnya yang pertama, rudda alaiha, maka unta yang nombor satu tadi akan digilirkan balik ke belakang. Maksudnya tak berhenti. Unta ini akan pijak dia, akan gigitnya. Fi yaumin, dan kena ingat berapa lama, maka tak tahu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Cuma Nabi SAW sebut pada kadar tempoh yang mana sehari pada hari kiamat menyamai 50,000 tahun di dunia. 50,000 tahun di dunia. Sehinggalah selesainya hisab, hatta yuqda bainal ibad, sehingga selesainya hisab, perhitungan di antara para hamba, di antara para manusia. Dan kita pun tak tahu berapa lama. Kita pun tak tahu berapa lama manusia memerlukan masa untuk disoal, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bila telah selesai, fayura sabiluh, maka barulah akan diperlihatkan kepadanya jalannya, sama ada dia boleh ke syurga ataupun dia tetap kena ke neraka dulu kerana besarnya dosa yang dia tidak menunaikan zakat, membayar zakat. Maka ada para sahabat bertanya, fal baqaru wal ghanam, bagaimana pula dengan lembu dan kambing wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menyebut, wala sahibu baqarin wala ghanam, dan begitu juga tidaklah pemilik lembu dan kambing, la yuaddi, yang tidak menunaikan daripada lembu dan kambing mereka haqqah, akan haknya, iaitu zakat. Dia tak bayar zakat. Illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali apabila berlakunya hari kiamat, butiha, dibaringkan orang tersebut pada wajahnya, biqa'in, di satu tempat, qarqarin, yang luas dan lapang, la yafqidu minha, tidak akan terlepas daripada kambing dan lembu yang dia pernah miliki satu pun. Semuanya Allah akan bawakan pada hari kiamat. Laisa fiha, tidak ada di antara kambingnya, aqsa, yang bengkok tanduknya, wala jalha, yang tidak bertanduk, wala adba, yang patah tanduknya. Maksudnya tidak ada daripada binatang dia yang sama ada tanduk dia bengkok ataupun tak ada tanduk, ataupun tanduknya patah, tak ada. Semua binatang ni Allah bagi kepada binatang tersebut tanduk. Maka apa binatang tersebut akan buat? Tantihuhu, maka binatang tersebut akan menorihnya, akan menanduknya, bikuruniha, dengan tanduk mereka. Mereka akan tanduk dia dan pada waktu itu menyiksanya. Wa tata'uhu, binatang-binatang ini akan memijaknya, biazlafiha, dengan kukunya, dengan kakinya. Kullama marra, setiap kali telah melewati ke atas orang ini binatang yang pertama tersebut akan disusun, diletakkan balik di hujung dia. Tak berhenti. Dia akan kena tanduk, dia akan kena pijak dengan binatangnya sendiri yang dia sepatutnya bayar zakat, namun dia tak bayar zakat. Namun bukan sekadar beberapa ekor. Semua binatang yang dia pernah ada pada waktu itu akan dibawa untuk menyiksanya. Dan ini belum lagi masuk neraka. Ini masih lagi ketika waktu mahsyar, ketika mana manusia sedang disoal, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian barulah diperlihatkan kepadanya jalannya, sama ada ke syurga ataupun neraka. Kemudian ada para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan kuda? Adakah kepada kuda itu zakat? Maka kita tahu majoriti para ulama menyebut tidak ada zakat pada kuda kecuali jika kuda itu menjadi barang perniagaan, maka barulah ada zakat. Maka ada sahabat bertanya, bagaimana pula dengan kuda? Maka pada hadis yang bakal kita baca ini, Nabi menerangkan kuda itu ada 3 jenis. Ada kuda yang menjadi asbab dosa, ada kuda yang menjadi asbab pahala, dan ada kuda yang dikira sebagai satir, menutup segala hajat dan keperluan orang tersebut. Maka sabda Nabi SAW, al-khailu thalathah, kuda itu pemiliknya ada 3 jenis. Hiya li rajulin wizrun, ada kuda bagi pemilik dia menjadi dosa. Wa hiya li rajulin sitrun, ada kuda bagi pemiliknya menjadi penutup bagi hajat dan keperluan. Maka dia tak meminta-minta kepada manusia. Wa hiya li rajulin ajrun, dan ada kuda menjadi pahala bagi pemilik dia. Fa ammal lati hiya lahu wizrun, sabda Nabi, ada pun kuda yang menjadi dosa kepada pemiliknya, farajulun, maka seseorang, rabatha, yang mengikat tali kudanya, riaan, dengan menunjuk-nunjuk, wa fakhran, sombong, wa niwaan, bertujuan memusuhi orang-orang Islam. Maka niat dia tak baik, maka jadilah kuda tadi akan asbab dosa bagi dia. Wa amman lati hiya lahu sitrun, adapun kuda yang bagi pemiliknya adalah penutup kepada segala keperluan, adalah seseorang yang mana sabda Nabi, dia menyimpan kuda, rabataha, dia mengikat kudanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, fi sabilillah, pada jalan Allah. Thumma lam yansa, kemudian dia tidak lupa akan hak Allah pada kuda tersebut.
wala riqabaha, dan juga pada pemilikan kuda tersebut. Dia tak lupa, dia tunaikan hak Allah dan juga hak binatang tersebut. Okey. Terus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fahiya lahu sitrun. Maka kuda ini akan menjadi penutup kepada keperluan dia. Sitrun juga memberi maksud dia akan menjadi pelindung, penutup daripada segala keburukan yang ada pada kuda, pada binatang, pada harta tersebut. Sabda Nabi SAW, bahagian kuda yang ketiga adalah kuda yang menjadi asbab pahala. Maka ianya adalah kuda rabatha fi sabilillah, yang seseorang itu mengikat kuda tersebut pada jalan Allah, tapi bukan lagi untuk kegunaan dia. Beza nombor 2 dan nombor 3. Nombor 2 tadi, maka pada waktu itu dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia gunakan untuk perkara yang baik. Nombor 3, dia wakafkan untuk digunakan oleh sesiapa pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pada baris yang keempat, bukan pada syarah An-Nawawi, pada yang bawah tu, pada baris yang keempat, maka yang kedua adalah li ba'din niyatis salihah. Kuda tersebut digunakan untuk perkara yang baik. Lakinnaha ghairal jihad, namun bukanlah diwakafkan, digunakan sepenuhnya untuk perjuangan pada jalan Allah. Dan daripada sini kita boleh nampak perbezaan at-taqabul di antara nombor 2 dan nombor 3. Sementara nombor 3 pada waktu itu diletakkan pada jalan Allah, bukan sekadar untuk dia, li ahli Islam, sesiapa pun boleh guna. Fi marajin, dan diletakkan di padang rumput. Maraj maksudnya hadaik, au raudah basatin, maksudnya diletakkan pada waktu itu di padang rumput. Fama akalat, maka kuda tersebut yang dia telah serahkan pada jalan Allah, tidaklah kuda tersebut memakan apa-apa daripada padang ragut tersebut, awir raudah, ataupun daripada padang rumput tersebut, daripada sesuatu, illa kutibalahu, kecuali akan dituliskan untuk pemilik, untuk orang yang telah mewakafkannya, adadama akalat, bilangan apa yang dia telah makan, semuanya dikira pahala. Binatang tersebut makan dikira pahala. Wa kutiba lahu adadu arwathiha wa abwaliha, binatang tersebut buang air besar, dia dapat pahala. Abwaliha, binatang tersebut buang air kecil, kencing, dia dapat pahala. Wala taqta'u tiwalaha, dan tidaklah terputus tali kuda tersebut. Fastannat ay fajarat, lalu kuda tersebut mula berlari, melewati satu ataupun dua bukit, kecuali setiap larian, setiap langkah kuda tersebut, setiap najis kuda tersebut, semuanya adalah pahala. Sebab dia wakafkan pada jalan Allah, maka setiap pergerakan kuda tu, walaupun najisnya, adalah pahala bagi orang yang mewakafkannya. Jelas ke jelas? Terus wala marra baca. Dan tidaklah melewati kuda tersebut pada mana-mana sungai, lalu dia minum daripada sungai tersebut. Wala yuridu an yasqiha, ataupun apa orang yang mewakafkannya pada waktu itu tidak berniat untuk memberinya minum, tapi dia minum, maka semuanya itu adalah pahala yang Allah akan tuliskan untuknya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pula dengan keldai? Adakah ada pahala pada keldai? Maka sabda Nabi, ma unzila alayya fil humri syai'un, tidaklah diturunkan ke atasku berkenaan tentang keldai secara khusus sesuatu, illa, kecuali al-ayah, ayat ini, al-fadzah. Al-fadzah maksudnya al-mutafarridah, yang tersendiri, al-jami'ah, yang pada waktu itu umum, mengumpulkan segala-galanya. Maka apakah ayatnya berbunyi? Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira, barang siapa yang melakukan amalan walaupun sebesar zarah daripada kebaikan, yarah, dia pasti akan melihat natijah, kelebihan dan faedah amalan tersebut. Dan barang siapa yang beramal, wa man ya'mal mithqala dzarratin, dan barang siapa yang melakukan perbuatan walaupun sebesar zarah daripada keburukan, yarah, dia akan nampak kesan daripada amalan buruk tersebut. 2291 baca sampai habis.
Terus maksudnya adalah lebih kurang sama. Terus maka daripada Abu Hurairah, hadisnya lebih kurang sama. Dia ada lebih kurang 3 hadis yang konteksnya adalah lebih kurang sama. Nanti kita terjemah juga hadis yang kedua ini supaya kita boleh ingat pada waktu itu terjemahan dan maknanya. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Ma min sahibi kanzin." Maka perkataan yang di sini adalah kanz. Hadis sebelum ini zahab dan fiddah. Maka sabda Nabi, tidaklah mana-mana pemilik kanzin. Lihat pada baris yang ke-2, 4, 6. Pada baris yang ke-6. Maka kata Imam Nawawi, waqtalafas salafu fil murad bil kanzil madhkuri fil Qur'ani wal hadis. Para ulama berbeza pendapat kalaulah perkataan al-kanz digunakan, ketika dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, apakah maksud dia? Maka kata Imam Nawawi, apabila dalam Quran dan hadis, maka ianya memberi maksud kullu malin wajabat fihi zakah falam tuaddi. Setiap harta yang sepatutnya dikeluarkan zakat namun tidak dibuat begitu. Maka sebab itu kita terjemahkan di sini, dan tidaklah mana-mana pemilik harta yang wajib ke atasnya zakat, la yuaddi zakatah, namun tidak menunaikan zakatnya, illa uhmiyah, kecuali akan dipanaskan harta tersebut di dalam api neraka. Fayuj'al, maka akan dijadikan harta dia di dunia tersebut menjadi safaih, kepingan-kepingan besi, kepingan-kepingan, menjadi berbentuk lempengan-kepingan. Fayukwa, lalu kemudian diserika dengan kepingan harta tersebut, lempengan harta tersebut, janbah, pada kedua tepi badannya, jabinah, dahinya ataupun mukanya, sehingga Allah memutuskan di antara para hamba-Nya. Maksudnya, selagi mana hisab berlaku, dia akan diseksa, dia akan diserika dengan harta-harta yang dia tak keluarkan zakat. Ini belum masuk neraka lagi. Ini ketika mana di mahsyar. Kemudian sabda Nabi SAW, dan kena ingat pada hari tersebut, satu hari kadarnya adalah 50,000 tahun. Dan berapa hari yang akan diambil untuk Allah selesaikan hisab, perhitungan pada hamba-Nya. Kemudian barulah diperlihatkan kepadanya jalannya. Imma ilal jannah, sama ada menuju ke syurga ataupun menuju ke neraka. Kemudian sabda baginda Nabi SAW lagi, wa ma min sahibi ibil, dan tidaklah mana-mana pemilik unta yang tidak menunaikan zakatnya, illa butiha, kecuali akan dibaringkan pada wajahnya, biqa'in, di satu tanah, di satu tempat. Biqa' maksudnya adalah qit'atun minal ard, di satu tanah, di satu tempat. Qarqar, yang lembut, tetapi di sini diterjemahkan sebagai luas dan mendata. Ka'awfari makanat, dengan kesemua binatangnya akan dikumpulkan. Tak ada binatang yang terlepas, semuanya awfar, sepenuh-penuhnya semua binatang yang dia ada akan dikumpulkan di situ. Tastannu alaih, istanna yastannu, memberi maksud jara. Maka kesemua binatang ini akan berjalan, berlari pada waktu itu ke atas orang tersebut. Kullama madha, setiap kali telah melewati ke atas orang ini, untanya yang terakhir, maka akan dikembalikan ke awal. Maksudnya tak berhenti. Binatang ini akan memijak dia lalu ke atasnya. Hatta yahkumallah, sehingga Allah selesai memutuskan di antara para hamba-Nya pada satu hari yang mana kadarnya adalah selama 50,000 tahun. Thumma yura sabiluh, kemudian akan diperlihatkan pada waktu itu jalannya, sama ada dia menuju ke syurga ataupun menuju ke neraka. Kemudian sabda Nabi SAW, wa ma min sahibi ghanam, tidaklah mana-mana pemilik kambing yang tidak menunaikan zakatnya, illa butihala, kecuali akan dibaringkannya, biqa'in, di satu tanah, di satu tempat, qarqarin, yang mendata dan luas, ka'awfari makanat, beserta dengan semua kambing yang dia pernah miliki. Fatata'uhu, maka kambing-kambing tersebut akan memijaknya, bi'azlafiha, dengan kuku. Kuku bermaksud kaki mereka. Watantihuhu, dan akan menorehnya, menanduknya. Bikuruniha, dengan tanduk-tanduk mereka.
Dan semua binatang tersebut laisa fihi aqsa, tidak ada binatang yang bengkok tanduknya. Allah jadikan semua binatang tersebut lurus dan pada waktu itu kuat tanduknya supaya boleh menanduk manusia yang tak nak bayar zakat ini. Wala jalha, dan tidak ada binatang yang tidak bertanduk. Sabda Nabi, kullama madha, setiap kali telah melewati ke atas pemiliknya yang terakhir, akan dikembalikan semula kepada yang awal. Hatta yakum Allah, sehingga Allah selesai memutuskan di antara para hambanya. Dan sabda Nabi, kena ingat pada hari tersebut satu hari bersamaan dengan 50,000 tahun mimma ta'udun yang kamu biasa kira di dunia. Kita pun tak pernah hidup 50,000 tahun. 60 tahun je, itu pun kita dah rasa lama. Bagaimana pada hari akhirat nanti. Sabda Nabi SAW, kemudian akan diperlihatkan kepadanya jalannya, sama ada menuju ke syurga wa imma ilan nar, ataupun menuju ke neraka. Qala Suhailun, berkata Suhail, wala adri, aku tidak pasti adakah Nabi ada menyebut tentang lembu ataupun tidak. Maka sebenarnya Nabi ada sebut, namun tak disebutkan dalam riwayat ini kerana perawi mempunyai keraguan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada para sahabat bertanya, fal khailu ya Rasulullah, bagaimana dengan kuda? Adakah kuda ada zakat? Dan kita tahu kuda tidak ada zakat mengikut pandangan majoriti para ulama. Maka sabda Nabi, al khailu, pada kuda, fi nawasiha, pada dahinya, ataupun sabda baginda Nabi SAW, al khailu ma'kudun fi nawasiha, bahawa kuda mempunyai pada dahinya. Qala Suhailun, ana asyukku al khairu, adanya kebaikan pada dahi kuda sehinggalah hari kiamat. Sabda Nabi, al khailu salasah, kuda itu terbahagi kepada 3. Maka ada kuda yang menjadi pahala bagi pemiliknya, ada kuda yang mencukupi, menutup keperluan dan hajat pemiliknya, dan ada kuda yang menjadi dosa bagi pemiliknya. Fa ammal lati hiya ajrun, maka kuda yang menjadi pahala bagi pemiliknya, farrajulu yattakhidhuha, maka seseorang yang telah menjadikan kudanya pada jalan Allah, wa yu'idduha lah, dan kemudian melatih kuda tersebut untuk berada pada jalan Allah. Fala tughayyibu, maka tidaklah hilang sesuatu di dalam perut kuda tersebut kecuali dituliskan oleh Allah baginya pahala. Walau ra'aha, dan kalaulah kuda tersebut meragut, fi marjin, pada mana-mana padang rumput, ma'akalat, tidaklah apa yang dimakan oleh kuda tersebut daripada sesuatu yang seseorang itu memang sediakan dia untuk jalan Allah, berjuang di jalan Allah, kecuali akan dituliskan untuknya dengan sebab kuda tadi pahala. Walau saqaha, dan kalaulah orang tersebut memberi kuda tersebut minum daripada sungai, maka setiap tegukannya, setiap titis air yang masuk ke dalam perutnya, ajarun, adalah pahala. Hatta zakaral ajra, sehingga Nabi SAW menyebut pahala pada kencing yang dia buang dan juga najis yang dia buang. Sabda Nabi SAW, walau istannat, dan kalaulah berlari kuda ini, syarafa, merentasi 1 ataupun 2 bukit, kutibalahu, setiap langkah larian kuda ini adalah pahala. Wa ammal ladhi hiya lahu sitrun, dan adapun kuda yang bagi pemiliknya adalah mencukupi daripada keperluan dan hajat, farrajulu yattakhidhuha takarruma, maka seseorang yang menjadikan kuda tersebut sebagai sesuatu yang cantik, indah dan dimuliakan. Wala yansa, namun walaupun begitu, dia tidaklah pernah lupa tentang hak dia menunggang kuda tersebut. Maksudnya dia tidak menyeksa kuda tersebut, apa yang dimakan oleh kuda tersebut pada waktu susah dan senang. Dia menjaga hak yang dia kena buat pada kuda tersebut. Sabda Nabi SAW, adapun kuda yang menjadi bebanan dosa kepada pemiliknya, maka orang yang menjadikan kuda asyara, batara, badakha, maka ini maknanya lebih kurang sama. Dia menjadikan kuda dengan bertujuan untuk sombong, untuk belagak, wari'a'an nas, dan menunjuk-nunjuk kepada manusia. Maka sebab itu kuda tersebut menjadi bebanan dosa alaihi, ke atasnya. Qalu, terus, maka ada sahabat bertanya, bagaimana dengan keldai wahai Rasulullah? Keldai. So ada di antara mereka yang menggunakan keldai. Maka sabda Nabi, tidaklah Allah turunkan ke atasku berkenaan keldai syai'ah, sesuatu yang khusus, kecuali hanya ayat ini, al-jami'ah, yang lengkap, al-fazah, ay al-mutafarridah, yang tersendiri. Firman Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah,
Barang siapa yang melakukan amalan walaupun sebesar zarah daripada kebaikan, dia akan lihat hasilnya. Dan barang siapa yang melakukan amalan walaupun sebesar zarah keburukan, yarah, dia akan melihat hasilnya. 3 hadis yang berturut-turut ini baca sampai habis. Baca. Terus? Idza lam yu'addil mar'u, apabila seseorang itu tidak menunaikan hak Allah, awis sadaqah ataupun zakat pada untanya, maka Nabi sebut perkara yang sama. Unta tersebut akan dikumpulkan pada hari kiamat dan akan memijak menggigitnya sehinggalah selesai hisab dan perhitungan. 2296 baca. Lebih kurang sama dengan 2 riwayat yang kita baca sebelum ini. Cuma ada beberapa perkataan yang sedikit berbeza. Namun kita baca sahaja hadis ini. Terus? Laju sikit. Aktsara ma kanat, sebanyak-banyak unta yang dia pernah ada akan dikumpulkan semuanya pada hari kiamat. Wa qa'adalaha, dan dia akan didudukkan di satu tempat qar-qar yang luas dan pada waktu itu mendata. Terus? Tastannu, akan memijaknya. Istanna memberi maksud kebiasaannya adalah jara, berlari. Maka di sini terjemahkan sebagai memijak. Unta tersebut akan memijaknya dengan kaki-kakinya. Wa akhfafiha, dan juga pada waktu itu khuf. Kita tahu unta mempunyai tapak kaki yang keras. Maka itu dipanggil akhfaf, dipanggil khuf. Terus? Begitu juga pemilik lembu yang tak bayar zakat. Sama seperti hadis yang kita baca tadi. Terus? Begitu juga sabda Nabi, pemilik kambing yang tak nak bayar zakat. Padahal kambing, zakatnya bukanlah pada waktu itu 1-2, maksudnya bukanlah kalau milik 1-2 ekor zakat. Banyak. Bila dia dah milik pada waktu itu nanti kita akan baca 40 ekor baru ada zakat. Terus? Maka Islam tidaklah pada waktu itu menindas. Terus? Maka akan dibawakan ke semua binatang-binatangnya pada hari kiamat. Terus? Maka binatangnya pada hari kiamat akan datang pada waktu itu syuja'an aqra. Pada waktu itu akan datang dalam bentuk ular. Dalam bentuk ular. Asy-syuja' pada baris yang kedua 45. Al-hayyah maksudnya adalah ular. Allah akan ubah pada waktu itu harta yang dia tak nak bayar zakat daripada emas dan perak, daripada harta selain daripada emas dan perak yang sepatutnya dia bayar zakat, maka menjadi syuja', menjadi ular. Dan ular yang bagaimana? Al-aqra', ular yang pada waktu itu berbisa. Sebab itu pada baris bawahnya, maka likathrati sammih. Aqra' ini sepatutnya ular yang pada waktu itu botak. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan, terjemahnya adalah ular yang sangat-sangat berbisa. Maka ular ini ia terbang akan mengejarnya. Fatihan fah, menjelir pada waktu itu lidahnya, terbuka mulutnya. Fa idza atahu, apabila ular ini datang kepadanya, farra minhu, maka dia lari. Dulu kat dunia dia tak nak bayar zakat, tapi pada hari akhirat dia kena lari daripada harta yang dia miliki. Fa yunadi khudh kanzak, maka akan ada yang menyeru, ambillah harta kamu yang mana kamu sembunyikan daripada zakat di dunia. Khaba'ah maksudnya kamu sembunyikan. Fa ana anhu ghani,
Maka suara tersebut akan berfirman, maka aku iaitu Allah tidak memerlukan harta kamu pada hari ini. Fa idza ra'a alla budda lahu minhu salaka yadahu fi fih fayaqdamuha qadmal fahal. Maka apabila dia lihat tidak ada jalan untuk dia lari, maka pada waktu itu dia akan memasukkan tangannya ke dalam mulut, dan pada waktu itu dia akan menggigit tangan dia seperti mana binatang jantan menggigit, maksudnya dia akan gigit dengan kuat. Kenapa dia menggigit tangan dia? Seperti yang kita baca dalam Al-Quran pada juz yang ke-19, manusia akan menggigit tangan kerana sangat-sangat menyesal. Maka pada waktu itu barulah dia akan menyesal. Qala Abu Zubair terus, ma hakul ibil, apakah hak unta yang patut aku lakukan? Tapi nanti kita lihat jawapan, dia tak ada kaitan dengan zakat. Sebab itu pada muka surat sebelah pada baris yang pertama, kata Al-Marizi, yahtamilu an yakuna hadzal haq, bahawa hak-hak ini sebenarnya adalah pada tempat yang mana dia perlu untuk membantu orang lain yang susah, yang pada waktu itu tidak memiliki unta. Maka ini bukanlah hak yang bermaksud zakat, tetapi hak bermaksud menolong dan membantu. Sebab itu sabda Nabi, seseorang yang boleh menolong apabila dia memiliki unta, halabuha alal ma', maka pada waktu itu memerah susunya beserta dengan air. Yang kedua, i'aratu dalwiha, memberi pinjaman akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan baldinya. Maksud daripada meminjam baldinya, pada waktu itu tolong memindahkan air dengan untanya bagi orang yang memerlukan bantuan. I'aratu faliha, kalaulah unta jantan, berikan pinjam kepada orang yang tak ada unta jantan supaya boleh bunting unta betinanya. Wa manihatuha, maniha bermaksud memberi seseorang itu untuk menyimpan unta ataupun binatang yang bersusu supaya dia boleh ambil manfaat daripada susunya untuk tempoh yang tertentu. Wa hamlun alaiha, dan memberi orang untuk menunggangnya pada jalan Allah apabila adanya keperluan. Jelas ke jelas? Terus 2297. Ini pun lebih kurang sama, baca sampai habis. Tahawwala maksudnya berubah. Maka akan berubah segala harta tersebut menjadi syuja', ula, akra', yang sangat berbisa. Terus, maka bila dilari daripada ular yang nak menggigitnya, maka akan dikatakan kepadanya, hadza maluka, inilah harta kamu, allazi kuntu tabkhalu bih, yang kamu berbakhil untuk mengeluarkan zakat dengan harta ini. Fa idza ra'a annahu la budda minhu, apabila dia lihat dia tak ada tempat untuk lari daripada ular tersebut, dia akan memasukkan tangannya ke dalam mulut, faja'ala yaqdamuha, dia akan menggigit tangannya dengan begitu kuat sebagaimana kuatnya binatang jantan menggigit apabila menggigit sesuatu. Bab yang ketiga, Nabi SAW pesan kepada orang yang memiliki harta, apabila datang amil zakat bagi pihak Nabi, maka pada waktu itu gembirakanlah mereka. Jangan pergi marah, pergi kutuk, pergi maki orang yang kutip zakat, tetapi gembirakanlah mereka. 2298 baca. Daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, telah datang beberapa orang Arab Badui kepada Nabi SAW lalu berkata, inna unasam minal mutasaddiqin, sesungguhnya ada beberapa orang daripada amil zakat. Al-musaddiqin pada baris yang pertama daripada tajuk tersebut, as-su'ah, al-amilun, amil yang Nabi telah tugaskan untuk mengutip zakat.
Maka sesungguhnya beberapa orang daripada amil zakat telah datang kepada kami, fayazlimunana, dan mereka telah menganiaya kami. Maka Nabi SAW pada waktu itu menegur orang-orang yang tidak mahu untuk membayar zakat. Nabi bersabda, ardu, gembirakanlah kamu, musaddiqikum, pengutip-pengutip zakat kamu. Qala Jarir, terus maka sabda Nabi apa? Okey, ini tak ada. 2299 lebih kurang sama baca. Terus maka ini apa, riwayatnya lebih kurang sama, nak memberi penegasan, taghlis. Taghlis memberi maksud betapa kerasnya, betapa beratnya uqubah, hukuman, siksaan man la yuaddi zakah, orang yang tak menunaikan zakat. Kalau orang yang tak menunaikan zakat, maka dibawakan sekali lagi hadis-hadis yang berkenaan tentang ini, bahawa akan dijatuhkan hukuman yang berat pada hari kiamat. Sebab Allah bagi harta itu bukan 100% kerana usaha dia, kurniaan Allah. Banyak orang sedikit usahanya, tetapi pada waktu itu banyak yang Allah bagi. Dan Allah minta pun bukan setiap bulan, hanya setahun sekali. Itu pun bukanlah pada kadar yang kecil. Maksudnya kalaulah dia dah nisab maksudnya jumlah dia banyak, barulah pada waktu itu ada tuntutan. Dan bukannya pada waktu itu 20%, 50%, hanya 2.5% sahaja yang diminta untuk dia menunaikan zakat. Terus baca. Maka kata Abu Dzar, aku telah tiba kepada Nabi SAW sedang Nabi SAW duduk di bawah bayangan Kaabah. Falamma ra'ani, apabila Nabi SAW melihatku, Nabi bersabda, humul akhsarun, mereka inilah orang yang paling rugi, wa rabbil Kaabah, demi Tuhan Kaabah. Dan Nabi pada waktu itu menyebut mereka inilah orang yang paling rugi. Maka Abu Dzar berkata, faji'tu, maka aku telah datang kepada Nabi SAW. Maka hatta jalastu, sehingga aku duduk di sisi Nabi SAW. Falam ataqarra, maka belum sempat aku berdiri. Ataqarra pada baris yang terakhir, lam yumakkinni al-qarar wal ithbat. Belum sempat aku berdiri, maka aku bertanya, wahai Rasulullah, aku menebus di kau dengan ibu dan ayahku. Siapakah yang Tuhan maksudkan dengan orang-orang yang rugi tersebut? Maka sabda Nabi SAW, orang yang rugi adalah humul aktsarun, mereka yang banyak hartanya. Mereka yang banyak harta dia, maka mereka ini adalah orang yang rugi. Kecuali orang yang banyak harta yang bagaimana? Sebentar. Kecuali orang yang banyak harta, sabda Nabi SAW, illa, kecuali orang yang banyak harta yang ini tak rugi, man qala hakaza wa hakaza, lalu dia memberikan harta dia begini-begini. Maka Nabi SAW memberi isyarat min baini yadaih, dengan Nabi menunjukkan kedua tangan baginda ke depan, dia bagi arah depan. Wa min khalfih, dia bagi ke arah belakang. Wa an yaminih, dia bagi arah kanan harta dia. Wa an shimalih, dia bagi arah kiri. Dan mereka ini sabda Nabi tak beramai. Orang yang pemurah yang dia bagi pada waktu itu apabila dia ada harta yang banyak. Wa qalilum mahum, sabda Nabi SAW, jumlah mereka adalah sedikit. Terus, ma min sahibi, maka sabda Nabi, tidaklah mana-mana pemilik unta mahupun lembu mahupun kambing. Ini apabila dia dah sampai nisab, dah sampai kadar yang dia perlu bayar zakat. Yang tidak menunaikan zakatnya, kecuali akan datang pada hari kiamat binatang tersebut. Ja'ad, yang datang maksudnya binatang tersebut. A'zama ma kanat, pada bentuk yang sangat besar, bukan dalam bentuk dunia. Wa asmanah, pada bentuk yang sangat berisi dan gemuk. Tantihuhu, maka binatang-binatang ini akan menoreh, menanduk tuan dia, pemilik dia yang tak nak bayar zakat, biquruniha, dengan tanduknya. Wa tata'uhu, dan akan memijak tuannya yang tak nak bayar zakat, bi azlafiha, dengan kukunya, memberi maksud kakinya.
kullama nafadat, apabila telah selesai yang terakhir, akan dikembalikan semula ke atas orang tersebut ulaha yang pertama, sehingga Allah menyelesaikan apa segala hukuman di antara manusia. 2301 baca. Lebih kurang sama, baca sampai habis. Maka hadis ini Nabi SAW nak menerangkan yang mana Nabi SAW tak suka menyimpan harta. Tapi sebenarnya tak salah menyimpan harta kalaulah seseorang itu telah menunaikan zakat. Tapi Nabi SAW nak menunjukkan betapa Nabi SAW suka bersedekah, suka berkongsi, suka memberi rezeki. Walaupun banyak macam mana pun harta yang Nabi ada. Dan itu yang kita nampak, Nabi SAW tak pernah ada orang yang datang meminta, kecuali Nabi pasti akan bagi. Terus? Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Ma yasuruni, tidaklah menggembirakan aku annali Uhud dan zahabah, bahawa sesungguhnya milikku Bukit Uhud pada waktu itu adalah emas sebesar Bukit Uhud." Dan kita tahu Bukit Uhud adalah bukit yang paling besar di Madinah. "Ta'ti alayya thalithah," lalu datang kepadaku hari yang ketiga, "wa indi," dalam keadaan di sisiku daripada emas tersebut masih berbaki 1 dinar. Maksudnya Nabi kalaulah ada harta, Nabi nak bagi semuanya. "Illa dinar," kecuali sabda Nabi 1 dinar yang aku simpan. Ursiduhu maksudnya yang aku simpan, bertujuan lidainin alayya, untuk aku membayar hutang yang perlu aku bayar. Maka Nabi akan simpan duit untuk membayar hutang sahaja, selebihnya Nabi akan sedekahkan dalam masa kurang daripada 3 hari. Itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang sikap baginda yang suka bersedekah. Terus 2303. Terus hadis ni boleh lebih kurang sama. Terus yang ni kita sambung nanti insyaAllah. Okey, pukul 9 nanti hadis. Kena baca hadis. Sejam cukup untuk hafal hadis? Selalu sejam cukup kan? Semua dah hafal kan? Okey, nanti bila dah habis hadis baru kita sambung balik. Okay. Terus nanti lepas ni pukul 9:05 masuk kelas dan kemudian hafal hadis dan baru kita sambung balik insya-Allah. Lalu kita tak pasti pukul berapa para pelajar selesai hafal hadis. Mereka kena hafal hadis tak banyak, lebih kurang berapa? 5 seminggu. 5 hadis seminggu. Lalu bila mereka selesai baru kita sambung balik insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah.